Baiklah, terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan Selamat Pagi Malaysia. Kita masih nak dapatkan isyarat untuk kita berintas langsung sempena dengan Hari Penjaja dan juga Peniaga Kecil Peringkat Kebangsaan tahun 2024 yang sedang berlangsung di Pulau Pinang. Tetapi sebelum itu, kita nak bawakan perbincangan kepada anda semua tentang pembangunan anak-anak kita dengan topik bagaimana untuk mengesan awal potensi anak-anak. Hari ini saya sangat berbesar hati bersama dengan Puan Rosita Kamil, iaitu Ahli Gabungan Persatuan Pengasuhan dan Perkembangan Awal Kanak-Kanak Berdaftar Malaysia PPBM selaku Presiden Persatuan Taska Negeri Sembilan. Menarik topik pada hari ini kerana apa saja kita bercakap berkenaan dengan pembangunan negara, pasti kita akan tertumpu kepada perkataannya grassroots ataupun akar umbi. Dalam bidang sukan, dalam bidang pendidikan, dalam bidang apa sahaja mestinya grassroots. Bagaimana untuk kita menilai potensi yang ada pada anak-anak kita? Seawal mana kita boleh lihat kecenderungannya ke arah mana? Terima kasih atas soalan yang baik itu. Saya mulakan dengan satu ayat Quran, surah An-Nahl ayat 78 yang mengatakan seorang anak itu lahir tanpa mengetahui apa-apa. So Allah dah bagikan, dikurniakan pendengaran dan penglihatan dan hati naluri untuk mereka bersyukur. So the grassroots adalah untuk mendidik anak itu erti kehidupan. Hala tuju pendidikan adalah untuk mengenal siapa Tuhan mereka dan agar hidup terus rasa bersyukur. So sekarang ini dewasa ini kita memang teruja untuk anak jadi pandai, dia cerdik kan. Tapi kita kena ingat dia mesti bermula dengan akar umbinya adalah siapa anak itu, ke mana hala tuju nak kita bawa anak itu. Jadi untuk membongkar potensi anak-anak ini, adakah tanggungjawab pengasuh ataupun tadika ataupun taska yang kita hantar anak-anak kita itu, tanggungjawab mereka itu adalah untuk menjaga sahaja ataupun dalam masa yang sama ini adalah tanggungjawab cikgu-cikgu itu mencari potensi apa yang ada pada kanak-kanak? Bagaimana kita melihat fungsi dan juga tanggungjawab? Hari ini saya memakai topi sebagai ahli gabungan. Nama pendeknya Persatuan Pengasuh Berdaftar Malaysia. Saya sampaikan salam Presidennya, Puan Sheila Abdullah. Waalaikumsalam. Jadi saya adalah Presiden Negeri 9. So kami ada satu tagline ataupun ensuring respect. Ini sangat penting untuk kita pastikan kanak-kanak di taska itu boleh tunjukkan. Kita tentukan dia punya rights, hak kanak-kanak kita pastikan. Sebab itu taska di bawah JKM, tadika di bawah pendidikan. So hak kanak-kanak itu sama ada di taska, di rumah, perlu kita pastikan kesejahteraan, the well-being of the child. Termasuk juga tentang environment kanak-kanak itu. Di mana pun anak itu berada, kita kena pastikan kita sediakan environment yang sesuai dengan fitrah hidupnya dan juga keselamatan itu. Sekarang ni kita banyak dengarkan bagaimana kita nak menerapkan potensi yang ke arah yang kita impikan kalau kita pastikan environment kanak itu ataupun keselamatan terjamin. Dan juga konsep bermain itu perlu diambil kira, bukan anak itu bermain, tapi sebenarnya konsep anak itu perlulah faham erti bermain itu dalam hidden agendanya adalah ke arah perkembangan yang menyeluruh dan equality. Under unconditional love itu perlu daripada pihak ibu bapa, ke taska, ke tadika, balik ke rumah. And the whole community perlu main peranan untuk the well-being of the child. Bagi meningkatkan potensi ini tak boleh satu pihak. Dia perlu pihak yang lain dan kita ambil kira budaya, culture. Dan akhir sekali di taska tadikanya kita kena pasti the total development of the child. So perlulah kita ambil kira di mana kita hantar anak kita. So sama anak-anak kita di rumah asuh, di taska, pastikan berdaftar. Sebab di situ potensi anak itu digarap dan diterap, digilap. So mungkin daripada rumah ibu bapa tidak ada pendidikan awal kanak-kanak. Kami ni ada sedikit sebanyak, mereka ada kursus asuhan permata. Dia mesti ada kursus KSPK tadika. So bila dia ready for school di sekolah rendah, the grassroots yang Tuan sebutkan tadi penting. So ibu bapa sekali kena pastikan respect ini diambil kira from the day one hatta sebelum pada kahwin dan sebagainya. Tanggungjawab pengasuh pula, adakah mereka bekerja sekadar untuk memenuhi keperluan bekerja untuk mendapatkan duit dan perlu minat untuk disulami dalam keadaan mereka perlu bekerja? Kerana susah untuk kita pisahkan antara minat dan juga bekerja, dan juga susah juga untuk kita gabungkan sekali. Kita tak tahu perasaan orang. Di mana untuk kita mencari pertembungan itu supaya potensi anak-anak ini tidak terbiar begitu sahaja. Masya Allah, itulah
cabaran kita di Malaysia khususnya, di mana early childhood atau pendidikan awal kanak-kanak ataupun kami pengusaha-pengusaha menghadapi satu cabaran yang besar. Bagaimana kita nak pastikan pendidik awal kanak-kanak khususnya the critical years yang bawah 4 tahun tu memiliki pengasuh yang betul-betul layak kriterianya. Sifat-sifat seorang pengasuh di taska tu sangat-sangat kritikal, mengalahkan ibunya. So partnership daripada rumah ke taska balik ke rumah sangat penting. So kriteria seorang pengasuh tu di bawah pemantauan JKM perlu ada KAP, kursus asuhan permata, dan tak cukup sebenarnya. Tak cukup sebab dalam tu kita kena pastikan our head, our heart and our hands together bersama anak. And satu perkhidmatan servis yang amat panjang daripada pukul 7 sampai pukul 6. And the trust that we have to put daripada ibu bapa sangat penting. So ibu bapa tidak boleh menyerah saja. Okey, kalau kita pandang pada respect ni, banyak peranan pihak ibu bapa untuk facilitate environment anak itu sama ada di taska, balik ke rumah dan terus ke taska balik. So it takes a village. Hatta ada jiran, pihak komuniti perlu menjamin the individual child dipantau supaya potensi anak tak terjejas. Otak anak tu kan ada neuron-neuron selnya dan dia akan bercambah. Dan dia tidak boleh dicantas dengan gaya budaya guru yang tidak sesuai. Contohnya kesabaran amat tinggi. Okay. Kesyukuran guru sangat besar. Untuk menyambut anak yang datang yang menangis, it takes a lot of patience and passion. So it's not easy to get the best teacher sekarang ini. Sebab itu di luar negara, guru-guru mereka bukan sekadar SPM. At least ada master di tahap babies. And the critical age, nisbah kami 1 guru 3 baby. Sekarang di Malaysia 1 guru 3 baby. Only, tak boleh ambil lebih. And isu gaji, satu benda yang sangat kami sedang haru biru lah sekarang ni. You just imagine berapakah parents nak bayar. Kita punya tujuan nak meningkatkan potensi anak, the total development of the child, but kami dicabar oleh kenaikan gaji. Whatever it is, we have to move on untuk pastikan tak ada taska ditutup atas fakta ini. So program-program yang berjalan tu mesti memastikan child-centered. Dan kita nak pasti program di dalam kelas dan juga di luar kelas. Child-centered, bukan teacher-centered. So kalau kita perhatikan aktiviti mereka, kita kena pantau. Kita ada log harian, kita ada rekod dan kita kena ada sistem perkembangan yang kita rekod berkala. Dan kami sentiasa dipantau oleh JKM, Masya Allah. So JKM nak pasti tak terjadi perkara-perkara yang tidak diingini, kan? So bila kita cuba potensi, it must come from the early years. Contoh, kita menggalakkan ibu tu menyusukan anaknya. Okay? The spiritual values kena kita terapkan. Contohnya di kalimah-kalimah yang patut kita bicara pada anak itu. Bukannya kita nyanyikan anak itu dengan lagu-lagu yang tidak sesuai. Fitrah anak itu, Tuan, adalah sangat-sangat mulia dan sentiasa mengesakan Allah itu. So zikirnya, kalimahnya, budi bicara, gaya komunikasinya, intonasinya. Prinsip komunikasi itu perlu ditanam. And khusus KAP tidak cukup. Dia kena ada berterusan. Sebab itu kita galakkan guru-guru pendidik mengikuti KAP, mengikuti KSPK, mengikuti diploma, SKM dan sebagainya. AP, SPK itu apa? Khusus asuhan permata bawah JKM. KSPK Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan bawah KPM. Dan kita ada khusus di bawah SKM. Dan banyak universiti college telah introduce program diploma, degree sampai ke PhD. Puan, kalau anak-anak seawal 5 tahun, 4 tahun ke bawah sudah pun dikesan bakatnya, contohnya anak-anak cepat mengira, cepat membaca, bagaimana setelah dikesan bakatnya, progresnya bagaimana selepas itu, Puan? Menarik sangat. Sebab ibu bapa maaf cakaplah, memang suka anak tu boleh baca, boleh mengira. It's something, satu benda, wah anak saya boleh membaca. Tetapi kadar depression,
kanak-kanak sangat tinggi. Bukan saja anak yang kita kata depression of the orang dewasa dan remaja, tapi kanak-kanak sekarang ni stres. Ada satu video yang kata dia kena marah oleh cikgu dia. Dia stres sebab tak dapat buat homework ataupun tak dapat menjawab soalan cikgu. Dewasa ni keadaan yang nak cepat supaya mereka mencapai pada KPI yang tertentu. Sebenarnya tuan adalah sangat efek kepada emosi anak. Kita kena fikir the readiness dan kita kena faham the multiple intelligence of the child. Okey, setiap anak itu ada potensi sendiri. Mungkin anak seorang ibu bapa tu dia memang linguistik, dia suka bercakap, tapi anak lain tu memang kinestetik ataupun dia lagi interpersonal, intrapersonal. All these multiple intelligences kita kena pastikan digarap potensinya. Kalau anak itu bakatnya main bola dan dilatih hari-hari, insya-Allah dia boleh. Tapi kalau bakat dia jadi penulis, pelukis, jangan disuruh main bola. Jadi potensi itu kami akan kenal pasti. Kadang-kadang kita akan tengok ada checklist anak itu. Tapi again, kita kena bawa pada surah yang saya cakap tadi. Ada kesyukuran pada Allah. Kan kata ada suka main bola. Okey, alhamdulillah kaki Allah bagi untuk apa? Boleh tendang bola. Siapa bagi kaki? Allah. Balik-balik supaya anak itu beradab. Okey, diingat Allah jadikan dia. Diingat ada Rasulullah yang kita nak ikutan. Kita nak ketaatan pada ibu bapa. So, di tadika taska kena pastikan ibu bapa bersama pendidik bawa anak itu mendekatkan diri pada hala tuju pendidikan adalah pengabdian kita pada Allah. So, the whole curriculum, saya sedang buat PhD sekarang ni, adalah untuk saya membantu kerajaan untuk menengok balik kurikulum yang ada kat Malaysia ni, baik taska, baik tadika, ditambah baik agar kanak-kanak kita ataupun remaja kita tidak ada masalah jenayah, masalah salah laku. Sebab ada something wrong, ada gap yang kita perlu bantu the whole nation. Itulah kami berjuang dalam persatuan baik di PPBM ataupun di negeri masing-masing. Kita ada satu agenda besar pada 16 November nanti. Secara ringkas kalau nak kongsikan pada 16 November kita ada seminar kebapaan yang kita ajak semua ibu bapa hadir untuk pengurusan kesihatan mental. Ia akan dihadiri oleh ibu bapa, pendidik, pengasuh dan tokoh-tokoh yang akan bersama kami adalah masya-Allah, kita ada Prof Hamidin, kita Datuk Dr Hafizah Musa, Prof Mas yang terkenal itu, Dr Khairul Nizam dan Dr Mardiana. Masya-Allah. Terima kasih banyak-banyak Puan dan sudi bersama dengan kita. Insya-Allah selepas selesai PhD mungkin boleh datang lagi sebagai tetamu untuk membentangkan saya sangat sudi untuk bekerjasama sebab ini misi kami dalam persatuan. Terima kasih kepada Puan Roziza Kamil, Ahli Gabungan Persatuan Pengasuhan dan Perkembangan Awal Kanak-kanak Berdaftar Malaysia selaku Presiden Persatuan Taska Negeri Sembilan. Terima kasih banyak-banyak Puan. Baiklah, selepas ini untuk slot yang terakhir kita akan bersama dengan anak-anak kecil kita dalam bidang sukan, tapi sukan bowling lah. Tapi kita nak cuba dapatkan isyarat kalau kita sudah pun bersedia untuk bersama dengan rakan saya di Karnival Hari Penjaja dan juga Peniaga Kecil. Tetapi sebelum itu kita berehat seketika.